Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Didi Edi. Dan hari ni aku nak buat sharing dengan korang bagaimana kita boleh mengawal ataupun membuat parental control untuk mengawal penggunaan internet komputer anak-anak kita dengan hanya menggunakan setting ataupun aturan yang sedia ada dalam router UniFi TM. Pertama sekali kita buka setting untuk router modem kita dengan memasukkan IP 192.168.01. Enter. Kemudian untuk username masukkan tmadmin dan untuk password adalah adm alias, kemudian masukkan 4 digit MAC ID yang ada di belakang router kita. Okay, kemudian login. So untuk setting parental control pada router ni, bahagian yang perlu kita set up adalah di bahagian firewall. Okay, kalau dekat firewall ni ada 3 tempat utama yang kita boleh setting. Pertama, URL blocking, domain blocking dan juga schedule. Untuk kali ni aku akan lebih fokuskan kepada bahagian schedule ni, yang mana kita nak limitkan penggunaan internet komputer berdasarkan pukul berapa sampai pukul berapa, dan kita nak block internet untuk diakses oleh satu komputer ataupun handphone anak kita tu pada waktu-waktu tertentu. So dekat bahagian schedule ni, mula sekali kita masukkan profile setting untuk waktu internet yang kita nak block. Sebagai contoh, untuk weekdays, kita tak nak mereka akses internet belah pagi. So, start pukul 2, baru dia boleh akses internet. Dan kemudian, pukul 5 sampai pukul 8 pun, kita akan block. Untuk malam, internet hanya boleh akses sebelum pukul 10. Okey. So, untuk hari Ahad dan Sabtu, katakan kita boleh allow dia sampai pukul 11. Yang ni sama. Hari Ahad katakan kita bagi dia pagi, dia boleh akses, dan pukul 12 sampai pukul 1 tu kita tak bagi. Okey, sebagai contoh, ini kita nak set up untuk bagi namanya untuk keep by changes. Lepas tu kita masukkan lagi satu profile untuk anak-anak kita yang remaja pula. So let's say pukul 12.1, macam saya memang block internet pukul 12 sampai pukul 2. Ni untuk mereka makan, solat, lepas tu buat kerja rumah sikit-sikit kan. Kalau tak, diorang akan menghadap internet ni daripada siang sampai malam. Sama juga pukul 5 sampai pukul 7 ni saya block dia punya internet, sebab saya tak nak anak-anak saya waktu petang duduk depan komputer, dan saya nak dia buat aktiviti dekat luar, sama ada main kat tanah ke, main basikal ke apa ke kan. So untuk pukul 7 sampai pukul 8 ni memang kita tak bagi dia internet, sebab yang waktu maghrib tu kita nak dia solat, ngaji semua. Untuk pagi kita buka dia daripada pukul 9, lepas tu sampai pukul 11, pukul 12 lah. Hari sekolah kita tutup sampai pukul 11. Lepas tu Jumaat, malam Sabtu dan malam Ahad kita buka sampai 12 malam. Okey, yang ni untuk remaja. Bila selesai bahagian ni, langkah seterusnya yang perlu kita buat adalah mendapatkan MAC address daripada komputer ataupun device yang anak kita gunakan, sama ada PC, laptop ataupun handphone. Kalau untuk di komputer, cara untuk nak check dia orang punya MAC address dia, pergi dekat search ni, type cmd untuk keluarkan command prompt ni. Okey, yang ni boleh dibuat dekat komputer yang kita nak check dia punya MAC address dia. Type ip config/all. Okey, perhatikan dekat yang wireless LAN ni. Tengok, ni dia punya wireless dongle dia DWA110. Ini USB dongle untuk wifi PC tu. Kita tengok dia punya physical address. Yang ni kita kena copy. Lepas tu kita label lah, yang ni MAC address untuk PC siapa. Okey, untuk tu saya dah buat dekat sini. Saya dah salin dia orang punya MAC address. PC Danish, ni MAC address dia. PC Faris, MAC address dia. Syahmi, ni MAC address dia. So, bila dah ada macam tu, kita pergi dekat MAC filtering ni. Kita masukkan contohnya, address untuk PC Danish. Pergi dekat sini. Lepas tu untuk schedule ni, kita pilih schedule yang kita dah buat tadi. So untuk
contohnya PC Danish, saya nak dia guna schedule untuk tin punya setting. Direction, ambil both, sama ada source destination, mana yang firewall untuk internet keluar dengan internet masuk, mana dua-dua sekali kita block. Dengan MAC address ni, dengan schedule yang kita dah set up, kita addkan kat table kat bawah. Lepas tu kita pergi kat setting yang kedua pula, contohnya untuk PC Faris pun tin juga add. Lepas tu saya ada anak yang baru darjah 2, IMEI ni baru darjah 2, so untuk IMEI ni saya gunakan setting untuk kids. So untuk profile schedule ni tadi, yang ni kita boleh customize dari masa ke semasa. Kita boleh buat 2-3 setting. Yang ni kita boleh update daripada masa ke semasa lah. Ataupun kalau kita dah ok dengan setting tu, kita biar je lah. So kat sini kita boleh tengok setting untuk kid dengan setting untuk anak kita yang remaja, dia berbeza. So dekat Mac filtering ni tadi, dia akan refer kepada schedule yang kita dah set up dekat schedule configuration ni lah. Cuma satu yang korang kena ingat, yang kita highlight ni adalah waktu di mana kita nak internet di block, bukan waktu untuk dia dapat guna internet. So benda tu takut tertukar nanti. Waktu yang sepatutnya dia boleh guna, jadi dia tak boleh guna. Waktu yang sepatutnya dia tak boleh guna, dia boleh guna pula. Ni yang atas ni adalah dia punya jam, daripada pukul 12.30 malam sampai pukul 11 malam, dan dia ada by hari juga. Aku suka setting ni sebab kita boleh customize betul-betul mengikut hari dan mengikut jam, dan juga kita boleh asingkan waktu penggunaan internet untuk weekdays dengan weekend. So bila dah siap yang ni, selain daripada time schedule, kita boleh juga block certain URL yang kita identify mungkin tak sesuai untuk anak-anak kita. Kita boleh masukkan dekat bahagian URL blocking ni, ataupun domain blocking. Apa beza domain blocking dengan URL blocking? Okey, untuk domain blocking, kalau kita on kan, kita apply changes dulu. Nanti kat bahagian domain ni baru kita boleh tulis apa-apa lah. Sebagai contoh, katakan kita tak nak anak kita tengok YouTube, youtube.com. Kemudian kita klik dekat add changes. Bila kita set macam ni, berarti automatic semua link daripada youtube.com kita tak boleh access. Berbeza dengan URL blocking. Untuk URL blocking ni, kalau kita on kan, kita apply changes, kita tak nak block the whole domain punya link. Kita nak blockkan certain specific URL saja. Contohnya macam di YouTube ada satu video tu, kita tak nak link video tu di access. Jadinya kita masukkan dekat FQDN ni. FQDN ni maksud dia fully qualified domain name. Jadi dekat sini kita masukkan URL penuh video tu, tapi kita kena buangkan https dengan double slash ni. Kemudian kita add kan. So contohnya, dia akan masuk dekat bahagian ni, URL blocking table ni. FQDN dia, fully qualified domain name dia adalah URL video YouTube yang ni. Bila kita masuk kat sini, nanti laman YouTube masih boleh diakses, tapi cuma video ni saja yang komputer tu tak boleh nak akses. Bila kita dah complete setup domain blocking dengan URL blocking ni, kita masukkanlah, boleh masuk banyak-banyak. Apa saja domain name, domain website yang kita rasa tak sepatutnya diakses oleh anak kita. Contohnya macam web-web yang ada violent, keganasan, adult content dan sebagainya, kita boleh masukkan bahagian ni. Dan begitu juga URL yang spesifik, URL yang kita tak nak anak kita akses. Contohnya, kita tak nak block domain facebook.com, tapi ada certain page dekat facebook.com yang kita tak nak mereka akses. Contohnya mengandungi unsur ajaran sesat ke apa ke. Jadi kita masukkan dia punya FQDN untuk page tersebut dekat bahagian ni. Okey, bila dah siap, mana tadi kita dah buat 3 bahagian, Mac filtering dengan untuk tentukan dia punya internet schedule dia. Lepas tu URL blocking dengan domain blocking. Bila dah siap ni, kita pergi dekat maintenance. Dekat bahagian commit and reboot ni, kita klik dekat button reboot tu. Do you really want to commit the current setting? Okay. Dia klik okay. So nanti dia akan sistem rebooting, dan dalam masa sama dia akan save dan apply setting tersebut. So itu saja, aku harap perkongsian ni dapat manfaat untuk korang. Jangan lupa
like and share. Dan for those yang belum subscribe lagi channel Didi Adi, aku harap kau boleh subscribe. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, korang boleh tinggalkan di bahagian komen, dan insyaAllah aku akan jawab satu persatu. Dan kalau ada lagi konten-konten macam ni yang korang nak aku buat, korang boleh request. InsyaAllah kalau ada masa, aku akan buatkan video tutorial untuk tu. Sampai berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Didi Adi, Assalamualaikum. Cahaya suara dalam sabung hati, saat itu juga serasa dimiliki. Kau hadirkan kisah yang belum saya jumpai.